bertemu kembali dalam agenda Awani pada malam ini. Saya akan terus membawa perbincangan bergerak ke hadapan bagaimana kerajaan baru ini akan dibentuk dan juga apakah wisdom yang akan digunakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk pakai formula untuk membentuk kepimpinan ataupun kabinet beliau. Jadi sementara itu kami di agenda Awani akan terus memberikan analisis bagaimana kerajaan ini akan bergerak ke hadapan dan juga membawa negara ke arah yang lebih baik. Dan semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun bertemu buat pertama kalinya dengan kaki tangan pejabat Perdana Menteri dan beliau membawa ataupun menyeru kepada kakitangan awam bersama-sama dengan beliau untuk meletakkan perkhidmatan awam ke tahap yang tertinggi yang mungkin sebelum ini tercalar sedikit dengan isu berkaitan dengan ketirisan dan kecekapan dan sebagainya, dan beliau juga tidak berminat untuk mengorek segala kisah-kisah lalu dalam kerajaan berkaitan dengan pentadbiran awam, dan beliau mengajak semua pentadbiran awam bersama-sama membina semula negara ini. Jadi ini satu kenyataan yang besar dari Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan pastinya memberikan sedikit kelegaan kepada pihak perkhidmatan awam bahawa mereka ada ruang ataupun ada kerjasama yang boleh dilakukan untuk memastikan kelancaran pentadbiran baru ini. Jadi untuk melihat perkara ini, Saudara Yang Berhormat Nik Nazmi Nik Ahmad sebelah kanan saya, Ahli Parlimen Setiawangsa dan juga Naib Presiden PKR ataupun Keadilan. Nik Nazmi, dengan kenyataan terbaru Perdana Menteri semalam apabila bertemu dengan pejabat awam, nampaknya ia membawa satu naratif, marilah bersama-sama dengan saya, marilah bersama-sama dengan kabinet yang akan dibentuk. Anda adalah pemegang taruh utama untuk memastikan negara berada di satu tahap yang akan dibanggakan semula. Pandangan Nik Nazmi. Ya, bagi saya, kita tahu dan kita faham bahawa penjawat awam ialah tonggak kepada negara dan mereka berkhidmat untuk kerajaan yang ada pada hari ini, government of the day. Kerajaan datang dan pergi, ya, tapi penjawat awam tetap di sana. Jadi atas kesedaran itu, bagi saya dan kita nak membentuk satu kerajaan perpaduan ataupun unity government yang ada pada hari ini, fungsi dan peranan penjawat awam sangat penting untuk memastikan dasar-dasar yang ditekankan oleh kerajaan yang ada pada hari ini dari segi selesaikan masalah ekonomi, kos sara hidup, tata kelola yang baik dapat diterjemahkan oleh institusi penjawat awam. Ya, untuk mengelakkan apa yang berlaku, mungkin ada telahan mengatakan perkhidmatan awam tidak dapat bekerjasama dengan baik ketika pentadbiran Pakatan Harapan 2018 selama 22 bulan itu, kerana mereka merasakan tidak serasinya, kerana pentadbiran baru ialah 60 tahun bersama BN UMNO Barisan Nasional dan pentadbiran baru di bawah Pakatan Harapan, dan ada juga merasakan witch hunt itu agak keterlaluan. Merasakan mereka takutlah untuk berada di barisan hadapan melaksanakan dasar-dasar yang ditetapkan oleh Pakatan Harapan. Jadi untuk mengelakkan perkara yang sama berlaku, apa pandangan YB Nik Nazmi bahawa pentadbiran kali ini akan mendokong pentadbiran awam, tidak akan berlaku witch hunt, dan pentadbiran awam terutamanya di kalangan pentadbir utama mereka menjadi eksekutor yang hebat dalam era baru kerajaan perpaduan ini? Saya fikir mesej jelas itu telah diungkapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar, dan bagi saya kita juga, saya fikir kita belajar daripada apa yang berlaku sebelum ni, dan di peringkat penjawat awam pun, kalau di peringkat federal kita sudah ada 4 Perdana Menteri dalam tempoh 4 tahun. Jadi benda yang mungkin dirasakan mustahil 5 tahun lepas, sekarang sudah jadi kelaziman. Kalau di peringkat negeri dah jadi benda biasa. Jadi atas dasar itu bagi saya masing-masing kita lebih bersedia terhadap perubahan ini, dan saya fikir kita tidak ada masa nak menoleh ke belakang ketika mana cabaran-cabaran yang ada di depan kita, dan selain pada isu krisis kos sara hidup, soal tata kelola baik, tetapi kita juga kena sedar soal perpaduan yang juga menjadi sejak pilihan raya umum ke-15 ini semua perkara yang ada di depan mata kita dan harus diselesaikan. Okey, berkaitan dengan perpaduan ini yang terkini apabila Majlis Raja-Raja bersidang semalam dan hari ini, yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhlis Tuanku Munawir bertitah mengatakan sebagai pengurusi persidangan Majlis Raja-Raja untuk kali ini,
baginda berharap supaya tiada lagi pemimpin yang membangkitkan isu perkauman, isu agama dan dengan tujuan untuk menghasut masyarakat, dan baginda juga menggesa agar kerajaan baru ini menggunakan peluang yang ada sebaik-baiknya untuk memacu negara ke tahap lebih baik. Jadi ini satu isyarat, satu gesaan baginda dan Raja-Raja Melayu yang besar dan juga tegas bahawa menolak hal berkaitan perkauman dan juga menghasut masyarakat, dan juga kerajaan ini tidak ada masa panjang untuk mengembalikan semula ekonomi negara. Ya, saya setuju dengan titah tersebut. Memandangkan ialah isu perpaduan ini isu pokok bagi kita, dan kita lihat betapa aspek perpaduan ini tercabar ketika pilihan raya umum ke-15 yang lalu, dan juga proses pembentukan kerajaan baru ini yang memakan masa. Dan bagi saya antara perkara yang aspek yang penting, sementara kita sedar wujud garis yang jelas di mana kalau mana-mana pihak yang melangkaui garis tersebut, maka kita kena bawa mereka ke muka perundangan. Tetapi sebelum garis itu, dia ada kata-kata, ada kempen dan sebagainya yang kadang-kadang membakar sentimen, dan ia tidak patut kita lawan hanya dengan perundangan, tetapi kita kena lawan dengan naratif kita yang tersendiri. Dan itu juga mungkin apa yang kita boleh belajar daripada Kerajaan Pakatan Harapan 2018-2020, di mana kita tidak ke depan dengan naratif kita, dan itu memberi ruang kepada mereka yang mahu memainkan sentimen kaum dan agama untuk mengisi kekosongan tersebut. Ya, ada juga pandangan setengah pihak yang pendukung demokrasi dan juga hak asasi mengatakan Perdana Menteri tidak perlu terlampau sensitif. Perdana Menteri Kerajaan Pakatan Harapan ini tidak perlu nak bawa semua isu berkaitan dengan kempen di media sosial dan juga telahan-telahan yang bersifat keagamaan melampau dan perkauman melampau ini ke peringkat perundangan. Kerana sepatutnya biarkan, inilah demokrasi, dan tapi ada pihak mengatakan kita perlu membezakan antara telahan ataupun komen ataupun komentar ataupun kritikan dengan fitnah. Jadi dua perkara yang berbeza. Sebab itu apabila Perdana Menteri membuat laporan polis dan juga merujuk individu-individu yang membuat kecaman-kecaman berbaur perkauman dan juga politik melampau ini, mereka ada kalangan peguam pun merasakan tidak wajar. Apa pandangan YB Nik Nazmi? Bagi saya ini satu perbincangan yang panjang. Ada bagi saya aspek-aspek perundangan kita yang perlu kita pindah. Dan kita juga perlu tetap kena ada perundangan terhadap soal kebencian kaum dan agama. Hatred. Ya, betul. Dan tetapi itu memakan masa. Dan macam saya kata, ada individu yang telah melangkaui garisan tersebut, dan bagi saya tindakan perundangan perlu dikenakan pada mereka. Cuma yang kita kena tekankan ialah selain daripada tindakan perundangan yang bersifat keras, kita juga perlu ada yang bersifat lembut, yang mana bersifat naratif kita. Ramai di antara yang kadang-kadang yang menonton di media sosial atau klik like dan sebagainya, tidak semestinya mereka 100% terikut-ikut, tetapi dan mereka pun nampak macam tak sedar juga apa yang mereka komen dia. Tak sedar. Mungkin seronok dengar dan sebagainya. Tengok title dan sebagainya. Tengok title, clickbait, mereka ikut, mereka dengar, mereka klik dan baru sedar. Atau jadi sebab itu kita kena ada naratif kita. Jadi media sosial ini dia padang yang sama rata. Jadi kalau dari segi itu mereka dah isi dengan sentimen yang dibakar dan sebagainya, kita kena isi yang bersifat positif dan progresif. Jadi bagi saya itu antara tugas besar yang ada bagi pihak kerajaan supaya perkara ini dapat diperangi dengan sebaik mungkin. Ya, tapi kalau menggunakan platform kerajaan, ia lebih berbentuk formal, ia berbentuk propaganda ataupun mengangkat polisi dan juga suara kerajaan. Tetapi ketika kempen politik, dia lebih berbentuk inisiatif koalisi ataupun parti tersebut, dan koalisi yang membawa naratif yang mengisi vacuum ataupun platform media sosial itu lebih dipercayai oleh pihak pengundi ataupun rakyat. Jadi di mana perimbangannya? Sekarang Pakatan Harapan dah menjadi kerajaan. Kalau nak menjadi seorang menteri komunikasi dan multimedia, mungkin akan anggap alah ini klise lah, ini akan jadi propaganda kerajaan. Jadi di mana perimbangannya? Di mana quick wins untuk memastikan negara tidak boleh terlampau berpolemik berkaitan dengan kaum dan juga agama? Kerana banyak agenda besar yang menunggu kerajaan ini untuk bertindak segera.
Ya, ini satu persoalan yang sangat besar dan saya setuju. Kadang bila dia datang daripada platform kerajaan atau formal yang disebut, bagi anak-anak muda misalnya dia nampak poyo, istilah mereka. Dia takkan berkesan. Dia tengok tu dia dah tutup tutup mata dah, tutup telinga. Jadi kita perlu ada pendekatan pelbagai dimensi. Yang formal tetap kena ada. Tetapi pada masa yang sama, parti politik misalnya, dulu ada istilah kata 2018 Pakatan Menang, semua yang penggerak-penggerak strategi komunikasi itu semua jadi menteri. Kan? Jadi bila semua dah jadi ni dah dissolve, tak ada orang buat kerja politik. Parti tetap kena buat kerja parti. Jadi mereka juga kena isi perkara tersebut dan kena ada kempen-kempen yang mungkin bersifat lebih lembut, tidak rasmi. Kita kena guna bukan saja tokoh-tokoh misalnya selebriti dan sebagainya, malah tokoh-tokoh agamawan yang mendapat tempat di masyarakat. Maknanya kalau ada yang menggunakan salah tafsir hujah agama untuk membakar kebencian, maka kita kena panggil orang yang ada kewibawaan agamawan ini untuk untuk melawan argumen-argumen tersebut. Jadi bagi saya dia memang kena pelbagai dimensi, tidak hanya boleh harapkan kerajaan atau parti, tetapi kena ada yang dapat relevan bagi semua peringkat. Negara begitu berdebar menunggu bentuk kabinet yang akan dilantik ataupun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tetapi dalam itu juga euforia pilihan raya umum nampaknya masih belum reda lagi kerana keputusan Hang Parlimen itu menunjukkan bahawa masing-masing mendakwa mereka yang layak menang. Mereka tidak wajar dijadikan pembangkang. Begitu juga yang menang ini, mereka lah yang wajar membentuk kerajaan dan yang lain itu perlu menjadi pembangkang yang kredibel, yang efisien di Parlimen. Jadi untuk meredakan wacana nasional ini, kerana ini penting, ahli Parlimen dan orang politik lah yang akan menjadi nukleus, akan menjadi rujukan. Kalau orang politik membakar sentimen, dia tidak akan mengurangkan masalah. Dia akan terus membakar hatred, membakar sentimen kaum dan agama. Bagi saudara Nek Nazmi yang lama dalam arena politik sebagai anak muda dan juga berada di kepimpinan saf utama keadilan, di mana ruang yang wajar kita guna pakai kerana untuk memastikan kita tidak boleh berkompromi dalam hal kaum, agama dan sebagainya, tetapi itu jelas keputusannya, real politiknya nampaknya Semenanjung Malaysia ini terbelah dua. Separuh pergi kepada Perikatan Nasional, kawasan-kawasan yang dahulunya dimenangi oleh Pakatan Harapan juga di Selangor dan juga di Perak, sebagainya di Pahang nampaknya pun jatuh kepada mereka, yang lain-lain itu masih kekal di bawah Pakatan Harapan. Tapi undi popular itu boleh kita debatkan dan sebagainya. Jadi nampaknya ada pendukung yang jelas dua-dua pihak di Semenanjung Malaysia. Jadi di mana yang kita perlu cairkan ruang tembok-tembok ini? Salah satu daripadanya sebagaimana ada disebut ialah kita kena tamatkan zaman di mana mereka yang menang semua. Kan? Jadi sebab itu bagi saya kita dah buat perkara ni, misalnya menerusi MOU, CSA, MOU dan sebagainya yang dibuat pada era Perdana Menteri yang lepas. Jadi hari ini pun bagi saya sepatutnya kita bagi peruntukan ahli parlimen itu kepada semua ahli parlimen. Dan kita perkasakan, itu juga bermula pada zaman Pakatan Harapan, diteruskan pada zaman Barisan Nasional, institusi parlimen seperti jawatankuasa pilihan khas. Kita perkasakan, perbanyakkan penglibatan pembangkang di dalam institusi tersebut, select committee. Jadi kita tak perlu takut. Jadi bagi saya dengan itu setiap parti merasakan mereka ada peranan. Sebab kalau dulu daripada mereka menjadi ahli parlimen, dan saya pernah melalui sebagai ahli parlimen Pakatan Harapan 2018, 2020 tiba-tiba kita terus tak ada peruntukan. MOU dapat balik, lepas tu tak boleh masuk sekolah. Benda-benda tu patut kita tamatkan. Macam saya jelas, kalau orang tu masuk sekolah untuk berkempen, masuk sekolah tak boleh. Je pun. Tapi kalau masuk untuk nak bagi sumbangan, nak bercakap tentang kemudahan sekolah, kita patut bagi ruang kepada semua. Dan itu bagi saya pembaharuan-pembaharuan yang kita perlu buat. Jadi demokrasi kita nampak lebih matang. Sebab kita dah tahu hari ini kita
akan tengok perubahan ini jadi benda biasa. Ya. Daripada Perdana Menteri, daripada parti A, kemudian parti B, kemudian parti C, ini dah jadi benda biasa di Malaysia. Ya, berkaitan dengan reformasi institusi juga, rakyat melihat dengan dekat siapakah yang akan dipilih sebagai Menteri Kabinet dalam masa yang terdekat ini, dan itu juga akan menunjukkan persepsi itu berbagai lah, tetapi antara perkara yang boleh dilakukan oleh Yang Amat Perdana Menteri apabila membentuk kabinet adalah bergerak ke hadapan selain reformasi di parlimen dan juga reformasi institusi, reformasi hal berkaitan dengan pemisahan kuasa. Kalau ketika kempen kita dengar Pakatan Harapan ada political will untuk memisahkan peranan AG dan juga pendakwa raya, kerana ini juga akan memberi satu credibility kepada pasukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pandangan saudara Nin Nazmi? Saya yakin insya-Allah bahawa itu antara perkara yang penting untuk reformasi institusi, dan saya yakin bahawa kerajaan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan laksanakan perkara tersebut, sebab itu antara benda penting untuk membolehkan kerajaan kita bergerak secara profesional. Ya. Okey. Nin Nazmi mewakili rakyat yang tinggal di Lembah Kelang. Kita tahu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ini kepadatannya mungkin melebihi negeri Sabah dan juga negeri Sarawak. Dan ahli parlimen mereka lebih ramai berbanding ahli parlimen di Kuala Lumpur. Tetapinya orang yang menjadi ahli parlimen di Kuala Lumpur ini tidak boleh mempersoalkan apa yang dilakukan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, kerana peruntukannya melebihi setengah perbelanjaan negeri tertentu di semenanjung Malaysia ini. Ini juga menjadi perdebatan bahawa sudah sampai masanya ada accountability local council dan juga negeri-negeri yang mempunyai perkhidmatan tempatan ini. Kerana mereka tidak ada ruang untuk didebatkan perbelanjaannya untuk mendapatkan perkhidmatan dan juga mutu kualiti perkhidmatan. Jadi adakah ini juga satu cabaran kepada Kerajaan Pakatan Harapan, kerana saudara Nazmi akan sekali lagi berhadapan perkara yang sama dengan isu peruntukan yang besar oleh DBKL, tetapi di mana accountability dan juga governance yang boleh dipersoalkan? Saya yakin, macam saya kata tadi, cabaran yang berdepan dengan kerajaan yang baru ditubuhkan ini terlalu banyak. Perkara yang disebut tadi ialah satu yang sangat relevan bagi kami di Kuala Lumpur. Dalam manifesto kita ada sebut soal meningkatkan accountability bagi DBKL, membolehkan penglibatan rakyat dengan lebih aktif, soal pembangunan yang lestari. Jadi saya fikirkan nanti bila sudah ada menteri yang bertanggungjawab dan sebagainya, perkara ini tentulah akan dipandang secara serius. Dan kita perlu lihat, kita kena ingat dan sedar bahawa ini adalah kerajaan perpaduan. Bermakna kita tidak boleh hanya bulat-bulat ambil daripada manifesto Pakatan Harapan. Yep. Ada prioriti di bawah kerajaan ini, mana yang boleh dilaksanakan, mana yang tak boleh dilaksanakan. Jadi perkara ini mungkin kami akan bincangkan. Kalau di Kuala Lumpur pun kita ada satu wakil rakyat Barisan Nasional di Titi Wangsa. Jadi itu bagi saya kita boleh fikirkan untuk kita cari jalan terbaik untuk bergerak ke depan, untuk membolehkan DBKL ini lebih dekat dan lebih responsif kepada keperluan rakyat Kuala Lumpur. Apa model-model di pemikiran benak YB Nin Nazmi yang boleh dilaksanakan? Kalau pilihan raya kerajaan tempatan tu ideal lah. Itu bagi mereka yang mengangkat demokrasi. Sudah sampai masanya negara juga memikirkan bagaimana pilihan raya tempatan itu dapat dilaksanakan mungkin dalam masa yang tidak masa terdekat, tapi mungkin dalam penggal-penggal akan datang. Tetapi untuk masa sekarang, kerana accountability kerajaan tempatan ini sering juga menjadi persoalan dan akhirnya YB lah kena hamuk. YB lah menjadi tempat rakyat marah dan juga kalau mereka berkhidmat mereka menang lah, kalau tak berkhidmat mereka kalah dan sebagainya. Sama ada di peringkat DUN ataupun di peringkat wakil rakyat parlimen. Pandangan Nin Nazmi. Ya, perkara yang disebut tu macam contohnya pilihan raya kerajaan tempatan itu kadang-kadang menjadi polemik, ya. Yang tidak berkesudahan. Cuma bagi saya mungkin untuk kita keluar daripada kacamata partisan dalam soal ini, mungkin ya kerajaan yang ditubuhkan boleh membuat satu suruhanjaya atau jawatan-kuasa yang melibatkan bukan saja orang politik daripada pelbagai pihak, tetapi juga profesional, akademik, aktivis-aktivis penduduk dan sebagainya,
duduk bersama dan memikirkan apa model yang terbaik. Dan bagi saya itu yang terpenting supaya supaya dapat buy-in daripada masyarakat. Sebab mungkin kalau dibuat sesuatu yang dilihat radikal, nanti timbul pelbagai banyak polemik yang mungkin menjadi satu cabaran buat kerajaan yang baru ini. Jadi, tapi kalau kita buat Suruhanjaya, diberi masa untuk comeback dengan report, maka saya rasa itu mungkin lebih baik untuk kerajaan persekutuan mencari jalan terbaik bagi governance Kuala Lumpur. Adakah itu juga antara perjuangan YB Nik Nazmi untuk Bukit Dinding? Sudah tentu. Macam seperti dalam kempen pilihan raya, saya kata itu antara perkara yang saya akan menjadi bawa ke persoalan depan. rakyat di bawah sana kan. Betul, ya. Ya. Okey, bergerak ke hadapan juga kita lihat undi anak muda agak signifikan. Walau apa pun mereka pilih, kita perlu menghormati kerana itu hak yang kita sudah berikan kepada mereka seawal 18 tahun. Mereka sudah ada dalam daftar pemilih SPR, mereka boleh mengundi dan kita lihat jelas ada pemisahan yang jelas bagi mereka yang memilih Pakatan Harapan terus mengangkat isu-isu demokrasi, isu berkaitan dengan transformasi negara, reformasi institusi dan sebagainya. Begitu juga mereka yang memilih Perikatan Nasional, mungkin mereka merasakan inilah parti yang mengangkat kestabilan, mengangkat satu integriti dan juga kerajaan yang bersih daripada rasuah dan sebagainya. Dan mungkin ada elemen agama dan kaum bermain di situ. Jadi untuk mengangkat suara anak muda ke tengah juga. Kerana ada pihak mengatakan, kalau undi sekian-sekian pimpinan ini ataupun parti ini mengangkat isu berkaitan sosialis, berkaitan dengan mengangkat membuka negara ke situasi yang mungkin mencabar hak-hak yang sudah termaktub dalam perlembagaan. Bagi Pakatan Harapan juga mereka menganggap negara perlu bergerak ke hadapan. Rakyat pelbagai kaum itu sebagai satu aset yang perlu diterjemahkan dengan talent yang terbaik dan juga dasar yang terbaik, kerana kita tidak boleh lagi berada di belakang negara-negara yang satu ketika dahulu kita berada di depan. Jadi pandangan Saudara Nik Nazmi dalam hal ini. Ya, kita tidak boleh memandang ke belakang. Saya percaya sebelum ini pun undi 18 itu wajar dan hari ini pun walaupun keputusan itu tengok tempat pelbagai. Ya. Saya tetap percaya sebab atas kesedaran bahawa kalau 18 dia boleh berkahwin, dia boleh ada kontrak, dia boleh memandu, manakala dia boleh mengundi. Itu logik mudah. Bagi saya, apa yang perkara penting yang kita perlu dekati bagi anak-anak muda? Satu ialah kita kena betul-betul memahami media yang mereka gunakan. Ya. Kalau suatu ketika dahulu, minta maaf ni di stesen TV, tapi suatu ketika dahulu jam 8 ni hidup kita berhenti. Ya. 8 malam. Ya. Tunggu berita. Tunggu berita, makan. Kita makan pukul 8 sebab nak tengok berita. Hari ini benda itu dah berubah. Kita boleh pasang YouTube, tengok TikTok dan sebagainya. Jadi tugas bagi pembuat dasar, tugas bagi orang politik, kita kena memahami anak muda. Saya pernah cakap saya tak nak jadi YB TikTok. Tapi lala saya terpaksa telan baliklah sebab kalau saya tak masuk TikTok, mereka yang berumur 18 tahun tu takkan dapat tengok saya. Mereka tak masuk Facebook dan sebagainya. Dan kedua, kita perlu ada pendekatan yang disebut dalam manifesto Pakatan Harapan yang saya rasa tak susah sangat. Kita tak payah cakap tentang sekolah pelbagai aliran dan politik di sekelilingnya. Tetapi kita harus ada program yang mana pelajar-pelajar sekolah agama, sekolah jenis kebangsaan Cina, Tamil dibawa bersama. Ya, dan perkara ini perlu dibuat secara berterusan supaya mereka dapat melihat dan memahami antara satu sama lain. Masalah hari ini kerana polarisasi pendidikan, banyak sampai 18 tahun tu susah nak jumpa orang daripada kaum lain. Ya. Jadi berbeza dengan zaman kita dulu. Ya. Jadi bila macam tu dia timbul banyak tanggapan. Ya. Jadi kalau kita dapat worldview pun berbeza. Ya. Worldview berbeza dan dia tidak boleh jadi program 3 hari tak boleh. Dia kena berterusan. Ya. Mungkin seminggu setahun lepas tu bawa balik dan sebagainya. Bukan kita nak cakap sokong A, B dan C, tapi sebagai rakyat Malaysia macam mana kita memahami realiti bangsa Malaysia itu. Jadi saya fikir itu perlu dilakukan sebab kita kena faham bahawa generasi anak muda hari ini banyak di antara mereka rasa putus harapan kerana mereka ini generasi COVID. Yang mana mereka melihat kerjaya, belajar tinggi-tinggi pun tak menjanjikan apa-apa macam dulu. Nak dapat kerja dengan gaji yang baik cukup susah. Jadi dalam keadaan itu mereka jadi mungkin sangat pesimis, mungkin mudah terbeli dengan agenda-agenda yang membakar perkauman, nak salahkan saya tak dapat kerja sebab kaum A atau kaum B dan sebagainya. Jadi itu kita perlu tangani dengan satu program yang betul-betul konstruktif untuk anak muda kita. Ya.
Macam saya bercakap dengan calon Menteri Pendidikan. Tapi tak apa, all the best YB Nik Nazmi Nik Ahmad, Ahli Parlimen Setiausaha dan juga Naib Presiden PKR Keadilan. Itu saja perbincangan kami pada malam ini, dan kami akan terus memanggil ahli-ahli politik untuk berbicara untuk membawa Malaysia bergerak ke hadapan dalam slot agenda awal ini. Sekian saja untuk malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.